Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Rizwan bin Yahya, KSD 200601016. Jadi saya daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi pada hari ini saya ditugaskan bersama beberapa orang pegawai yang lain akan menceritakan tentang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi pada hari ini yang pertama sekali saya akan menceritakan tentang latar belakang penubuhan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia inilah sendiri. Yang pertama sekali, Perkhidmatan Bomba Malaysia bermula pada tahun 1883 dengan penubuhan bomba sukarela negeri Selangor yang diketuai oleh HF Bellamy bersama 15 orang anggota yang lain. Pasukan ini diletakkan di bawah Lembaga Kebersihan, telah menjadi pasukan bomba dan penyelamat tetap pada tahun 1895. Perkhidmatan terus berkembang di setiap negeri dan diletakkan di bawah Majlis Perbandaran atau Lembaga Luar Bandar. Jadi pada tahun 1946, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, pasukan Malayan Union Fire Service telah dibentuk. Jadi MUS beribu pejabat. MUS ni lah Malayan Union Fire Service. Jadi dia beribu pejabat di Kuala Lumpur. Lepas tu seterusnya, melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, perkhidmatan bomba diserahkan kembali kepada kerajaan-kerajaan di negeri di bawah pentadbiran lembaga bandar dan lembaga luar bandar, mengikut negeri masing-masing lah. Jadi untuk menyelaraskan perkhidmatan bomba dan penyelamat ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Okey. Perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia disatukan sebagai sebuah jabatan di peringkat Persekutuan dan Penyatuan Bomba dan Penyelamat di negeri-negeri persekutuan pada 1 Januari 1976. Okey, penyatuan ini meletakkan Perkhidmatan Bomba Malaysia di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey. Ini diikuti oleh Perkhidmatan Bomba Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Melaka pada 1 Januari 1977. Okey, pada 15 Mei 1981, Perkhidmatan Bomba Sabah dan Sarawak juga telah disatukan. Pada 8 hari bulan Januari 1997, Jemaah Menteri telah bersetuju perubahan nama Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia daripada Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana pada 21 Februari 1997 Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri Malaysia dengan rasminya telah mengumumkan dan melancarkan pertukaran nama, logo dan bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Genting Highland. Pada tahun 1998, jabatan telah memiliki 2 helikopter dan bermula unit udara bomba. Pada tahun 2050 pula, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mendapat pengiktirafan MSISO 9001-2000 dalam bidang operasi kebombaan dan menyelamat. Jadi insyaAllah sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya teruskan lagi dengan pegawai bomba yang seterusnya untuk menerangkan lagi tentang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Afiq Zahid dan nombor kamera saya adalah KSD 20060101010. Hari ini saya akan menerangkan objektif mengenai pasukan penyelamat Malaysia iaitu bomba. Okey. First kali kita akan masuk ke dalam visi, iaitu visi ni adalah memberi perkhidmatan latihan kebombaan kepada pegawai bomba berdasarkan kepada pangkat dan jawatan yang disandang. Manakala misi pula, misi adalah sesebuah organisasi latihan kebombaan dan penyelamatan yang bertaraf antarabangsa. Manakala objektif bomba, terdapat 8
antaranya adalah melahirkan pegawai yang bermutu, dan yang kedua, mempertingkatkan pengetahuan dan kepakaran, pemadaman dan perlindungan kebakaran serta memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kecekapan kepada kaki tangan jabatan dari segi pentadbiran dan pengurusan jabatan. Dan yang keempat pula, memberikan kesedaran dan kefahaman terhadap dasar kerajaan dan sensitif terhadap alam sekitar. Dan yang kelima, meningkatkan mutu perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan. Dan yang keenam, mempertingkatkan perhubungan dan persefahaman antara kaki tangan dan orang awam. Dan yang ketujuh, melahirkan kemegahan terhadap kerja yang bermutu tinggi untuk kepentingan rakyat dan negara. Dan yang terakhir sekali adalah sebagai ejen perubahan di dalam menanamkan sikap positif dan pengembangan pengetahuan selari dengan perkembangan teknologi dan pembangunan negara. Itu adalah contoh visi dan misi dan objektif bagi Jabatan Penyelamat Malaysia. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Fikri bin Kamal Zaman, nombor metrik KSD 2006011015. Saya merupakan pelajar diploma Syariah Islamiah di Kolej Pengajian Islam Johor Marsa. Hari ini saya akan menerangkan logo Cadet Bomber dan lagu Cadet Bomber. Logo Cadet Bomber. Terdapat 5 fungsi di dalam logo Cadet Bomber. Yang pertama, bulan bintang. Fungsinya melambangkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni diterapkan ke dalam Cadet Bomber dan penyelamat. Yang kedua, 2 rumpun, iaitu padi bekerjasama antara pasukan Cadet Bomber dan penyelamat dengan jambatan bomber dan penyelamat. Yang ketiga, helmet, memberikan perlindungan dan keselamatan kepada ahli. Yang keempat, kapak. Kapak melambangkan salah satu alat perkakas yang dapat menggandingkan antara ilmu akademik dan kebombaan, semangat juang dalam mencegah kebakaran dan mengutamakan keselamatan nyawa dan harta benda. Dan terakhir, nombor 5, warna kuning emas, bererti taat setia kepada raja dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hasif Farhan Zain bin Hambal bin Zain. Nombor kad matrik saya KSD 2006-01005. InsyaAllah, seterusnya saya akan menerangkan tentang cara pelaksanaan aktiviti bomber. Namanya ialah kawat bomber. Kawat bomber sering dilakukan
sama ada di dalam badan uniform bomber dan badan uniform yang lain. Okey. Seterusnya, cara-cara mengikut kata arahan kawat. Yang pertama, luruskan badan. Yang kedua, squat sedia. Yang ketiga, bergerak ke kiri, kiri sing. Yang keempat, bergerak ke kanan, kanan sing. Yang kelima, dari kanan cepat jalan. Yang keenam, dari kiri cepat jalan. Yang ketujuh, buka barisan. Yang ke-8, tutup barisan. Yang ke-9, perlahan jalan. Yang ke-10, selaku terima sijil. Yang ke-11, 2 langkah ke kiri, gerak. Yang ke-12, 2 langkah ke kanan, gerak. Yang ke-13, hormat ke kanan, hormat. Yang ke-14, hormat ke hadapan, hormat. Yang ke-15, hentak kaki, hentak. Yang ke-16, senang diri. Yang ke-17, squat. Yang ke-18, 10 langkah dan berhenti dari kiri, cepat jalan. Ataupun dari kanan, cepat jalan. Yang ke-19, hentak kaki berlari. Yang ke-20, bergerak ke kiri, belakang sing. Yang ke-21, kiri belok ataupun kanan belok. Yang ke-22, bergerak ke kiri, separuh kiri. Ataupun bergerak ke kanan, separuh kanan. Yang ke-23, kunci pinggang, buka dada, pandang 200 meter ke hadapan. Yang ke-24, tukar langkah semasa berjalan, tukar langkah. Dan yang terakhir, senang diri, rehatkan diri. Yang keduanya ialah cara-cara memadam kebakaran. Anda telah mengetahui bahawa penyalaan terjadi dari gabungan 3 unsur iaitu bahan, udara atau suhu. Oleh sebab itu, untuk memadamkannya, anda perlu memisahkan gabungan tersebut. Contohnya, sekiranya bahan seperti kayu boleh membantu nyalaan dijauhkan dari kawasan terbakar, maka api akan terpadam kerana tiadanya bahan untuk dibakar. Anda juga boleh menghalang udara dari sampai ke tempat kebakaran dengan menutup kawasan kebakaran dengan menggunakan guni basah sekiranya nyalaan adalah kecil. Terdapat beberapa perkara ataupun istilah yang digunakan bagi memadamkan kebakaran iaitu contohnya melaparkan. Melaparkan ini dilakukan dengan memindahkan bahan api yang belum terbakar ke tempat lain. Yang kedua, memindahkan bahan api yang terbakar ke tempat lain. Dan yang ketiga, memecah atau menghancurkan bahan api yang terbakar supaya mudah dipadamkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan video kali ini, anda bersama saya Muhammad Syafi'i bin Fauzi. Nombor matrik saya KSD 2011011057. Baik, dalam video kali ini, kesimpulan yang boleh kita dapat adalah pendidikan keselamatan yang diterapkan dalam aktiviti mana-mana institusi pelajaran memberi semangat dan keyakinan kepada setiap peserta untuk terus fokus dalam berpersatuan sekaligus membayangkan kerjasama dengan agensi penyelamat berjaya dan memberi impak positif. Pelaksanaan program Kadet Bomber di mana-mana institusi pelajaran sebagai langkah yang tepat dalam menjana modal insan secara lebih menyeluruh, seterusnya menjadi pemangkin kepada kejayaan membudayakan ilmu kebombaan dan keselamatan kebakaran. Dalam mencapai matlamat yang diterapkan, Kadet Bomber telah dipupuk melalui kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya. Pendidikan ini adalah satu wadah yang penting untuk diterapkan kepada Kadet Bomber dalam mengurangkan risiko kebakaran bukan sahaja di institusi pelajaran, malahan kepada komuniti setempat. Selain itu, dengan penubuhan Kadet Bomber ini,
sebagai langkah jabatan mendedahkan teknik dan langkah yang perlu diambil kira jika berlaku sebarang musibah dan membantu menangani kebakaran di peringkat awal. Dalam pada itu, penganjuran pertandingan kadet bomba adalah untuk menilai kembali tahap kompetensi para kadet. Tahap kompetensi kadet bomba ini amat penting dalam memberi dorongan kepada ahli yang lain serta komuniti setempat sebagai panduan dan contoh yang memberi impak bernilai tinggi terhadap pasaran kerjaya terutama di Jabatan Bomba. Justru itu, program ini juga merupakan salah satu platform bagi mana-mana belia secara langsung untuk menyediakan mereka dari segi ketahanan fizikal, mental dan kerohanian bagi menghadapi pelbagai cabaran pada masa hadapan. Sekian saja daripada saya tentang kesimpulan untuk video kali ini berkaitan dengan kadet bomba. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.